Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama menerusi Rampai Pagi dan sebentar tadi juga sempat kita membawakan melihat dan meninjau persiapan akhir sebelum pertandingan Bintang Harmoni yang akan diadakan esok ni secara langsung dan boleh juga disaksikan secara visual. Ya? Betul. Menerusi RTB Go dan juga hashtag Bintang Harmoni 941 juga di laman Instagram ya. Baik, Alhamdulillah untuk pagi ini kita dapat bawakan kepada audiens segmen Elit Rohani di mana tajuk kita pada hari ini cukup menarik iaitu As-Sufah. Jadi untuk mengetahui apakah ia, kita bersama dengan narasumber kita hari ini iaitu Yang Mulia Dr. Hajah Masuryati Haji Yahya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa dari UNISA. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini berjumpa lagi kita dalam segmen Elit Rohani. Agak singkat masa kita ni. Namun kita turut tertarik dengan topik yang dibawakan berkenaan dengan As-Sufah ini. Barangkali untuk definisinya dulu ni. Silakan Dr. Hajah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Para penonton, para pendengar di mana jua siaran ini dapat diikuti insya-Allah dalam segmen Elit Rohani kali ini akan membincangkan satu tajuk iaitu As-Sufah. Jarang dibincangkan sebenarnya kata As-Sufah ini, tetapi bagi pelajar yang mengambil kursus ilmu tasawuf pasti akan bertemu subjek ataupun perkataan As-Sufah. Sebab kata As-Sufah ini dia mengambil daripada kata dasar at-tasawuf. Kata dasarnya. Okey, baik, yang akan dibincangkan di sini As-Sufah ni As-Sufah tu dari segi definisinya ialah ia merupakan satu tempat anjung masjid. Anjung masjid yang kita orang Brunei sebut pantaran pantaran yang mana ia merupakan satu ruangan luar masjid. Kedudukannya itu adalah di hadapan masjid dan ada dipasangkan atap. Dipasangkan atap. Ni kata ni bersambung atap macam tu. Jadi yang akan dibincangkan di sini ialah bukan setakat tempatnya tu tapi orang yang akan duduk di sana tu nanti Okey. Jadi As-Sufah ni tadi ia apabila dalam bentuknya sebagai anjung itu ia adalah tempat tinggal ataupun tempat berteduh sementara untuk orang menumpang macam itu. Terutama pada ketika orang muhajirin berpindah daripada Mekah ke Madinah. Jadi orang tinggal di As-Sufah tu. Macam tu. Jadi As-Sufah ni adalah di sana tempat tu damit kan. Jadi disebutkan juga dalam satu sumber orang yang tinggal di sana tu jumlahnya adalah 300 orang. Lebih kurang macam tu. Jadi sumber yang awam menyebutkan adalah 70 orang. Macam tu. Dan orang yang tinggal sana tu juga dalam cerita As-Sufah ni tadi ia ada terdiri pada 3 golongan. Pertama, golongan muhajirin tadi yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Kemudian diorang ni fakir. Tidak sebut miskin tapi fakir. Fakir tu maksudnya memenuhi keperluan satu hajat macam tu. Kemudian ini diwakili oleh Bilal bin Rabah macam tu. Kemudian ada juga golongan yang kedua itu adalah golongan para delegasi di mana ini adalah orang-orang yang akan datang berjumpa Rasulullah SAW yang akan memastikan keislaman diorang dan juga membuktikan diorang itu mengikut ajaran Islam. Okey. Jadi diorang ini biasanya sampai ke Madinah itu adalah untuk tinggal sementara menumpang di As-Sufah itu tadi. Jadi apabila menumpang di As-Sufah itu setelah selesai berurusan, mereka akan balik semula ke negeri masing-masing. Akan tetapi ada juga ikut tinggal menetap di As-Sufah itu tadi seperti Salman Al-Farisi dan juga Huzaifah Al-Yamani. Okey. Golongan yang ketiga adalah golongan Ansar. Golongan Ansar ini orangnya adalah memilih kehidupan sederhana, ikut tinggal juga di As-Sufah itu. Kenapa? Sebab ingin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai contohnya adalah Ka'ab bin Malik Al-Ansari yang ikut tinggal di sana. Okey. Jadi dalam pada jumlah yang disebutkan tadi itu di antara 70 orang ataupun 300 orang itu tadi, inilah golongan-golongannya. Okey. Dan ahli As-Sufah ni juga sebenarnya ada disebutkan juga dalam Al-Quran juga ada digambarkan disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Okey. Dalam surah Al-Baqarah
yang mana terjemahannya yang bermaksud adalah berinfaklah kamu kepada orang-orang fakir yang terikat berkhidmat atau berjuang di jalan Allah, dan mereka tidak berusaha di muka bumi ini, tidak berupaya untuk berusaha, dan orang-orang tidak tahu akan menyangka diorang ini adalah orang kaya kerana diorang ini melihara diri diorang daripada meminta-minta. Macam itu. Jadi kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, bahkan apa saja harta yang paling baik kamu serahkan ataupun nafkahkan di jalan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Okey. Berbalik pada cerita Rumah Hajirin tadi itu, sifat diorang ini tadi adalah fakir. Kenapa fakir? Sebab diorang tadi berpindah daripada Mekah ke Madinah itu, diorang yang membawa barang. Diorang yang membawa harta. Dan pada masa yang sama, diorang pun dah terdapat sanak saudara di Madinah. Macam itu. Jadi menyebabkan menyebabkan diorang bertambah keadaan fakir. Macam itu. Okey, menurut si mufassir Al-Qurtubi di dalam menterjemah ayat tadi itu, orang-orang yang dimaksudkan dalam fakir itu adalah melihat kepada latar belakang orang yang daripada Mekah ke Madinah yang dia ada berharta, kemudian indah ada sanak saudara. Kemudian kata si mufassir Al-Baghawi juga melihat diorang ini sebenarnya sudah pun dah berharta, dah ada sanak saudara, tapi diorang duduk di as-sufah itu tadi. Okey, rupanya diorang ini mengamalkan membaca Al-Quran. Macam tu. Itulah amalan dia, duduk di sana membaca Al-Quran. Okey. Kemudian di siang hari diorang bekerja tapi minimal lah dengan tahap diorang dan mengambil upah sebagai memecah biji kurma. Macam tu. Kemudian diorang ini pun suka ikut sama dengan Rasulullah turun ke medan perang. Itu adalah yang ditafsirkan gambaran orang-orang as-sufah tadi itu. Macam itu. Itulah ceritanya. Alhamdulillah, sedikit pendekatan bersama, lebih jauh bersama dengan narasumber kita pada hari ini mengenai as-sufah. Dan mungkin dapat doktor kongsikan sedikit as-sufah menurut Al-Quran dan juga Sunnah. Ya, dan mungkin terus kepada keistimewaan golongan ini. Okey, setelah sebutkan tadi kan as-sufah itu dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, dan diorang ni sebenarnya diorang punya keistimewaan itu duduk di as-sufah itu, mereka ni adalah terikat dengan urusan Allah Taala. Macam tu, diorang sentiasa fokusnya kepada Allah Taala, dan lebih-lebih lagi diorang ni beruntung sebab diorang ni di bawah pengawasan ataupun bimbingan Rasulullah SAW sendiri secara direct. Kemudian diorang ini juga indah pula ada memiliki masa yang banyak seperti kita ni hari ini, berkesempatan untuk bekerja itu diorang dah banyak. Jadi diorang dah juga ada kemampuan untuk berusaha yang banyak di muka bumi sebab latar belakang diorang tadi itu adalah yang berpindah dan membawa harta dan saudara apa tu. Jadi tinggal di as-sufah tu diorang cuma beramal seperti itu. Dan yang paling penting diorang ini adalah yang menjaga kehormatan, memelihara maruah, di mana dengan kefakiran diorang tadi itu diorang indah minta-minta. Kedudukan diorang indah minta-minta, dan malahan kedudukan diorang itu hanya orang-orang yang faham dari segi kerohanian, faham siapa diorang ini sebenarnya dan tahu kedudukan diorang ini macam itu. Dan akhirnya diorang ini pun dalam keadaan indah minta-minta, diorang pun dah juga dalam keadaan mendesak-desak itulah macam itu. Meskipun diorang tahu diorang itu fakir kedudukannya macam itu. Tapi mungkin juga memandangkan kita dalam segmen elit rohani, apa agaknya ni Dr. Hajah kaitan golongan as-sufah ini dalam pembentukan rohaniah kita ni? Ini yang ingin saya sebutkan. Okey, baik. Hubung kait as-sufah. Sufah itu tadi sebenarnya tempat. Namun fokus besarnya ada ahli as-sufah, orang-orang tersebut. Dan hubung kaitnya dalam pembangunan kerohanian itu ialah ahli as-sufah itu adalah orang yang berada dekat dengan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah adalah pendidik pertama yang mendidik pembangunan kerohanian diorang itu. Jadi ahli as-sufah itu berimpak kerohanian sebenarnya. Daripada sana timbulnya pembangunan kerohanian. Cuma kita ni jarang membahaskan perkataan as-sufah ni. Jadi ia mempunyai kesinambungan yang sangat penting dalam pembangunan kerohanian sebenarnya. Alhamdulillah ya. Jadi cukup cantik sebenarnya. Kita berharap lebih banyak masa untuk kita ni membahaskan dan membincangkan, berkongsi cerita berkenaan dengan ahli-ahli as-sufah ini kan Dr. Hajah. Namun untuk akhirnya barangkali ada kesimpulan yang boleh dibawakan kepada penonton kita ni agar kita ni ada rasa ingin tahu lagi dan mendalami penceritaan daripada ahli-ahli as-sufah dan kaitannya dengan pembentukan rohaniah kita ni. Okey, baik. Justru setakat ini as-sufah tu bukan hanya
berbalik kepada kata dasar perkataan tasawuf, tetapi lebih jauh daripada itu. Ia merujuk pada satu tempat, dan tempat itu juga akhirnya melahirkan ahli as-sufah, insan-insan yang mempunyai kerohanian yang sangat tinggi, dan akhirnya menjadikan as-sufah itu sebagai satu institusi yang melahirkan orang-orang yang mempunyai kerohanian yang sangat tinggi tadi itulah. Macam itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan topik ini boleh kita ni elaborate lagi, uraikan lagi di masa akan datang. InsyaAllah golongan segmen Elite Rohani akan kita bawakan lagi 2 minggu akan datang, ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk Dr. Hajah, terima kasih masa yang diluangkan, ya. Okay, sama-sama. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah ya. Antara pengongsian bersama kita untuk tajuk segmen Elite Rohani ni, as-sufah. Jadi walaupun kita rasanya jarang mendengarkan, namun sedikit sebanyak dengan adanya di Rampai Pagi pengongsian bersama dengan dakwah, menerusi nasihat dan juga segmen Elite Rohani ini, insya-Allah semoga kita sebenarnya mendapat pengetahuan yang lebih tinggi ataupun lebih banyak lagi, malah kita mahu lagi mengetahui apa sebenarnya yang dibincangkan. Walaupun masa kita ni biasanya agak padat, seringkali kita cuma dapat mengungsikan sedikit saja di luar buku saja, namun itulah terpulang pada habis kita. Jika berminat, anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenainya. Betul, ya. Dan begitu juga segmen Elite Rohani yang kita bawakan setiap 2 minggu di Rampai Pagi, kita mengharapkan akan dapat membantu kita ni dalam memperjelaskan lagi identiti kita ni, selain juga berharap untuk dapat memperelokkan lagi akhlak kita ni, sesuatu yang bukan mudah tetapi tidak mustahil untuk kita ni usahakan, dan ini juga lebih kita ditumpukan kepada generasi muda pada masa ini, ya. Dan alhamdulillah melalui agensi-agensi kerajaan, pihak swasta, dan juga ada penglibatan daripada organisasi-organisasi tertentu yang kita ni begitu melestarikan acara-acara ataupun majlis-majlis agama dalam hasrat mereka ini sebenarnya untuk sama-sama membimbing dan juga membawa generasi muda ini untuk bergerak pada landasan yang betul, khususnya dalam hal agama, Al-Quran dan juga sunnah sendiri. Ya. Dan juga perlu kita sedikit sentuhlah mengenai, walaupun kita sentiasa merujuk kepada mereka-mereka ini yang rasanya mengetahui pengetahuan yang lebih lanjut, namun perlu juga kita sentiasa berhati-hati agar tidak mendapat pengetahuan yang salah. Antaranya kita terus fokus kepada telefon bimbit ataupun internet tanpa mengetahui sebenarnya ajaran-ajaran tersebut adakah ianya sahih ataupun tidak. Jadi lebih baik untuk kita ni sentiasa menghadirkan diri seperti yang dikongsikan bersama majlis-majlis ataupun acara-acara sedemikian, ya. Betul, ya. Dan kita melihat di negara Brunei Darussalam bukan hanya tertumpu pada bulan-bulan penting sahaja, tetapi sepanjang tahun sudah banyak majlis tazkirah, majlis ta'lim, maulid yang sebenarnya mengajak kita ni untuk bergabung dan berkumpul sama di dalam majlis ilmu. Baik, Rampai Pagi akan berehat seketika untuk siaran berita Semua Pagi dan kembali selepas ini nanti.